salam sejahtera kepada kalian yang sedang menonton video ini. Video ini adalah video pembentangan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Syamudin, Olivia Soikul, Claire Achilles Vincent, Abdul Naim bin Francis, dan Adi Badayana binti Ahmad. Tajuk tugas untuk pembentangan ini adalah daerititas, yaitu daripada subjektitas. So, mari kita tengok pembentangan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat kami menyempurnakan tugasan bagi subjek Tamadun Islam Tamadun Asia ini dengan jayanya. Dengan kesempatan yang ada ini, kami amat berbesar hati untuk menghadiahkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami kerana telah meletakkan sepenuhnya kepercayaan beliau kepada kami untuk melunaskan tugasan yang diberikan. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang tidak berputus asa dalam usaha menyempurnakan tugasan ini, terutamanya kepada pensyarah kami di atas budi bicara beliau dalam memberi tunjuk ajar sepanjang masa tugasan ini dijalankan. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah mereka ulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan mereka tugasan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akhir kata, izinkan saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai Siti. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Objektif yang pertama ialah dapat membantu mengembangkan seni budaya dan warisan kepada golongan remaja dan masyarakat supaya warisan ini diteruskan oleh generasi muda. Kedua, dapat memupuk semangat cintakan seni budaya dan warisan di kalangan remaja dan masyarakat. Ketiga, dapat membantu pihak kerajaan dalam menangani masalah sosial. Keempat, dapat mengembalikan kegemilangan seni tarian tradisional dan etnik. Kelima, sebagai alternatif untuk mengisi masa lapang. Pengenalan. Tarian igal-igal merupakan tarian tradisional masyarakat Bajau Pantai Timur Sabah dan amat popular di daerah Semporna. Tarian igal-igal ialah tarian orang Bajau yang lebih dikenali sebagai tarian helang laut. Perkataan igal itu sendiri berasal dari perkataan bahasa Inggris, yaitu eagle. Simbolik haiwan ini adalah dihormati oleh orang-orang Semporna, selain dikatakan memasukkan gerakan dari angin bertiup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi Badayana binti Ahmad dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami untuk tajuk tarian igal-igal. Okay, seperti yang sudah sedia maklum, tarian igal-igal ni adalah salah satu tarian tradisi bagi kaum Bajau di Sabah, terutamanya di kawasan sebelah-sebelah daerah Semporna, daerah Ladatu. Okay, jadi tarian ini biasanya ditarikan ketika majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan, majlis keramaian lain juga seperti sambutan pesta lah, contohnya regata lepa. Dan tarian ini ditarikan sambil diiringi dengan alat musik tradisional seperti gong, kulintangan dan tambul. Di dalam tarian ini akan ada beberapa bacaan pantun yang kadang-kadang dijadikan satu pertandingan di antara dua orang penari. Pantun yang dibawa biasanya menceritakan mengenai peribadi penari itu sendiri, seperti dari segi rupa paras, cara pakaian dan lain-lain lagi. Pada masa kini, tarian ini banyak dipersembahkan di majlis-majlis rasmi dan persembahan kebudayaan yang mana ianya akan dapat memperkenalkan lagi tarian ini kepada masyarakat luar.
Okey, bentuk tarian igal-igal ni pula, perkataan igal itu sendiri diambil daripada perkataan eagle yang bermaksud helang. Oleh itu, gerak tarian igal-igal ini adalah seperti gerakan helang yang terbang. Simbolik haiwan ini adalah dihormati oleh orang-orang sempurna selain dikatakan memasukkan gerakan dari angin bertiup. Tarian ini biasanya ditarikan di majlis keramaian yang mana penari akan mendapat sabot, iaitu duit yang disisipkan di tangan ketika menari sebagai tanda hormat tuan rumah, juga hadiah dari penonton apabila terhibur dengan tarian mereka. Kadang-kadang penari dan penyanyi akan bertanding menunjukkan kepakaran masing-masing. Siapa yang akan bertahan menyanyi atau menari dengan lebih lama. Pihak yang berhenti terlebih dahulu, sama ada penari atau penyanyi, akan dianggap kalah oleh hadirin. Namun seiring dengan kemajuan, tarian tradisional ini sudah mendapat sentuhan moden. Tarian igal-igal juga diiringi dengan alat muzik moden seperti keyboard, organ, dan bukan dengan alat muzik tradisional sahaja. Bahkan apabila penari adalah dari golongan remaja, mereka lebih memilih alat muzik moden berbanding alat muzik tradisional. Justru melihat perkembangan semasa, bagi menghormati kehendak tetamu, tuan rumah akan berusaha untuk menyediakan alat muzik tradisional dan juga moden ketika mengadakan majlis perkahwinan. Sekian daripada saya, akan disambung oleh pembentang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Olivia Soikul dan hari ini saya akan menerangkan secara ringkasnya tentang tarian igal-igal. Tarian igal-igal ini merupakan tarian tradisi dari suku kaum Bajau di Sabah. Tarian ini sangat populer di kalangan masyarakat Bajau, terutama sekali yang tinggal di kawasan pantai timur Sabah seperti di daerah Semporna. Perkataan igal ini diambil dari perkataan eagle yang bermaksud helang. Oleh itu, sekiranya kita perhatikan gerak tarian ini, ianya seperti helang yang sedang terbang. Tarian ini biasanya ditarikan semasa majlis-majlis tertentu seperti majlis perkawinan dan majlis keramaian yang lain seperti ketika menyambut pesta Regatta Lipa. Ketika tarian ini ditarikan, musik akan diiringi yang dihasilkan dari alat musik tradisional seperti gong, kulintangan, dan tambul. Selain itu, penari yang akan menarikan tarian ini juga akan membaca beberapa pantun yang juga kadangkala dijadikan pertandingan di antara dua penari. Biasanya pantun yang dibaca berkait rapat dengan pribadi penari itu sendiri seperti paras rupa, cara berpakaian, dan lain-lain lagi. Pada masa kini, tarian ini banyak ditarikan di majlis-majlis rasmi dan di persembahan kebudayaan yang mana ianya dapat membantu tarian ini diperkenalkan kepada masyarakat luar. Kesimpulan yang dapat saya buat tentang tarian igal-igal ini ialah Malaysia mempunyai pelbagai jenis tarian tradisional mengikut kaum, bangsa, agama, dan etnik. Setiap tarian mempunyai sejarah, latar belakang yang unik serta menarik, dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Oleh itu, setiap tarian perlulah dikekalkan agar tidak hilang di telan zaman, karena tarian ini mampu menarik minat para pelancong dari dalam dan luar negara, dan secara tidak langsung, tarian ini mampu menjadi salah satu aset yang penting untuk negara.